Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, kembali bersiaran bersama kami di Malaysia hari ini tepat jam 9.30 pagi untuk edisi 21 Februari 2024 bertemankan kami berdua, saya Anik Miswan. Saya Fariha On, diharapkan semuanya sihat. Pastinya hari Rabu ni kita rasa macam sekejap je dah masuk Februari tu dah hujung dah. Tapi pastinya masih lagi cuti sekolah. Ibu bapa dah merancang ke nak beli buku sekolah anak-anak sebab ada juga sekolah-sekolah yang koperasi baru buka. Jadi merancanglah waktu tu dengan baik sebab selalunya kalau koperasi buku ni dia buka 9 sampai pukul 3 petang je. Dia ada waktu dia. Ada waktu dia kan. Dia tak sampai petang tu. Jadi kena merancang betul-betul lah. Betul, pesanan daripada mak-mak yang anaknya akan memulakan kembali sesi sekolahan sebab sekarang ni kena tahulah takwim pun memang agak sikit berbeza berbanding kebiasaan. Bulan Mac kita akan mulakan persekolahan dan itulah antara pesanannya, maksudnya merancang lebih baik lah kan, lebih awal untuk sesi persekolahan yang baru ni. Okey, kita ada beberapa perkembangan terkini yang kami nak kongsikan untuk anda dan ini pastinya yang paling kita nak kongsikan dengan berita pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri yang juga Ketua Menteri paling lama di Sarawak iaitu Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud yang telah pun disahkan meninggal dunia di Kuala Lumpur pada pagi ini. Pada jam 4.28 pagi di Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Dan kalau tadi difahamkan bahawa menjadi Yang di-Pertua, bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga Ketua Menteri yang paling lama di Sarawak. Betul. Dan Allahyarham kalau kita lihat merupakan bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-7 kan sejak 2014 hingga 2024. Manakala Ketua Menteri Sarawak bermula 1981. Betul. Jadi itulah dia tempoh yang cukup panjang dan juga di sepanjang tempoh bertugas itu beliau dikenali juga sebagai tokoh yang membangunkan negeri Sarawak itu sendiri. Betul, dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya dan juga pengurusan yang diwarisi sehingga ke hari inilah. Dan kami akan terus membawakan kepada anda semua perkembangan berkaitan pada hari ini sepanjang siaran Malaysia hari ini. Jadi kita akan terus membawakanlah perkembangan yang bersama dengan rakan-rakan wartawan dan difahamkan juga jenazah masih berada di Kuala Lumpur pada hari ini dan akan dibawa terbang ke negeri Sarawak dan akan dikebumikan pada hari esok. Secara perinciannya akan kita kongsikanlah dari semasa ke semasa dan kami seluruh warga kerja Media Prima Berhad dan juga Malaysia hari ini salam takziah kami ucapkan dan kita sama-sama bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu perkembangan yang kami perolehi pagi ini. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga pengurusan jenazah akan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan insya-Allah. Amin. Baik. Dan seterusnya kita nak kongsikan sedikit ini berkaitan dengan keadaan cuaca semasa yang hari-hari kami akan kongsikan dari Jabatan Meteorologi Malaysia keadaan cuaca di bandar-bandar utama. Kalau kita saksikan Kuala Lumpur alhamdulillah cerah. Kuching hujan, Kota Kinabalu, Labuan dan juga Kangar nampaknya cerah. Manakala di Petaling Jaya, Alustar, Kota Baru, Kuantan dan Ipoh alhamdulillah cuaca cerah. Sama jugalah dengan kebanyakan di tempat lain kecuali mungkin air keruh pada jam 10.30 pagi nanti ini dilaporkan hujan. Juga di Putrajaya, Kuala Terengganu cerah sehingga jam 10.30 pagi dan juga di kawasan-kawasan lain lah anda juga boleh saksikan, berikan perkembangan terkini di Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, hari ini kita nak kongsikan juga satu kisah inspirasi dan juga kita boleh menjadikan satu contoh teladan yang cukup baik dalam masyarakat kita, dalam kekeluargaan kita. Apabila ibu bapa telah pergi, kita menjadi anak yatim piatu tetapi di masa itu usia belasan tahun kan. Jadi abang iparnya yang mengambil tanggungjawab penuh menjaga 4 adik ipar wanita kan, perempuan. Yang lain sekali. Dan apatah lagi selepas pemergian isterinya sendiri iaitu kakak kepada adik-adik iparnya ini masih lagi terus dijaga sehingga ke hari ini dan kekeluargaan inilah yang menjadi tunjang aspirasi kita pada pagi ini. Jadi kita nak bawakan secara panggilan video sahaja pada hari ini. Kita nak bersama dengan orang yang berhati besar ini iaitu Encik Muhammad Fuad Basri Elias Hassan bersama dengan adik-adik iparnya dan juga anak-anaknya sendiri pada ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cik Puan. Sama. Okey, kita nak berkenalan dulu. Yang puteri-puteri ni mungkin boleh kenalkan sebab tak nak tahu siapa yang mana satu ni. Mungkin dari baju belang-belang tu? Yang depan tu? Depan sekali. Ini Nur Ain Natasha. Nur Ain Natasha. Okey. Anak saya. Okey. Yang sebelah?
Yang ini Nur Aini Natasha. Oh, Ain Nur jadi Aini. Natasha. okey. Anak juga ya? Okey. Yang sebelahnya lagi? Ini Syazana Taat. Syazana Taat. Ada Okey, iparnya dan ya? ipar. Okey. Dan yang sebelahnya? Ini Sabiha binti Taat. Sabiha Taat. Sabiha Taat. Okey. Pasti 2 orang anak Cik Puat dan 2 orang adik ipar. Ya. Jadi kita nak tahulah bagaimana kekuatan dan pengorbanan Cik Puat ketika itu, masa tu masih muda lah kan, maksudnya nak membesarkan adik-adik ipar ni sebab ada anak 4 orang, lepas tu ada adik ipar 4 orang. Ya. Pastinya itu satu pengorbanan yang cukup besar lah Cik Puat. Ya. Masa tu saya baru umur 30 lebih lah. Okey. Jadi apa ni, bapa mentua meninggal pada tahun 1993. Okey. Masa tu adik ipar saya yang kecil tu baru umur dalam 6 tahun lah, 3 tahun. Jadi semua kecil-kecil lagi lah. Betul? Okey. Terus selang 1 tahun tu, mak dia pula meninggal. Ya. Jadi saya kena ambil tanggungjawab lah ini, atas ini nasihat isteri saya lah. Isteri saya pun sedang sakit. Okey. Jadi dia cakap berdua adik-adik dia tu kan. Jadi, saya itulah. Saya boleh jugalah. Ya, Cik Puat, arwah isterinya anak yang pertama? Dia anak yang ketiga. Yang ketiga. Okey, kalau Yang pertama lelaki dah meninggal lah. Yang kedua tu ada lagi. Yang ketiga tu dah meninggal juga. okey. Yang ketiga tu isteri saya lah. Okey. Isteri saya. Baik. Yang keempat pun dah meninggal. Okey. Yang lain-lain tu ada lagi lah. Okey, baik. Kalau boleh kita tanyakan kepada mungkin Syazana dan juga Sabiha ni, yang mana kakak, yang mana adik ni? Saya kakak. Sabiha. Sabiha kakak. Okey, Sabiha kakak. Okey. Okey, Sabiha anak yang keberapa? Dalam family, saya anak yang kelima. Kelima. Okey, ketika tu masa dijaga oleh abang ipar, umur berapa? Saya lepas SPM. Lepas SPM. Okey, baik. Kalau kita nak tanyakan, mungkin sekitar tahun 93-94 itu selepas kehilangan arwah ibu dan bapa kan, dijaga oleh, masa tu ada kakak lagi, ada abang ipar dan juga kakak kan. Dan kemudian selepas pemergian kakak tu, macam mana sebenarnya situasi tu? Memang terus tinggal dengan abang ipar ataupun ada perbincangan yang lain atau macam mana? Kami duduk rumah pusaka arwah mak dan arwah abah. Tapi abang ipar masih membiayai persekolahan. Okey. Masih jaga kami, hantar pergi sekolah, hantar adik-adik pergi asrama, balik asrama. Dan menanggung perbelanjaan adik-adik sampai peringkat U lah. Wow. Saya nak tanya Sabiha, bagaimana melihat kan, macam kita kadang-kadang kita tahu ada segelintir adik-beradik ni bila dah ada keluarga sendiri pun tidak mampu untuk menjaga kita adik-beradik yang ramai ini. Tapi melihat abang ipar, Cik Fuad ini mengambil tanggungjawab penuh ni bagaimana? Ini saya saya tanya silakan. Saya dinasihatkan oleh pakcik saya lah. Masa tu pun saya pun kerja pun tak ada sangat kan. Jadi dia cakap benda adik-adik ni akan rezeki akan bertambah lah. Mungkin doa adik-adik ni kan. Itu sebab saya itu dengan nasihat isteri saya juga. Dia jagalah adik-adik ni. Betul. Baik. Puan Sabiha, kita nampak tadi ada lap air mata sikit tu, macam sebab sikit lah ya. Mungkin ada satu momen yang terkenang mungkin yang berlaku ketika dijaga oleh abang ipar ni? Ya, sebab saya rasakan masa kehilangan arwah akak, dia menggantikan semua tanggungjawab. Kita memang tak ada siapa dan hanya dia tempat kita merujuk daripada segi persekolahan, perjalanan hidup. Sampai adik-adik kahwin pun akan cari lagi abang ipar kita. Dia bukan sekadar abang ipar. Segala-galanya bagi kami semua. Allahu Akbar. Dan bagaimana pula, kita nak tanya anak kepada Encik Fuad.
pastinya kalau menjadi seorang anak tu membesar kan, daripada kecil membesar sama-sama dalam satu keluarga yang begitu erat. Apa yang memberi kesan kepada kalian sebagai anak melihat ini yang sedang berlaku? Betul. Aini, kalau Aini boleh jawab? Macam dari kecil dengan makcik-makcik saya. So semua besar sama-sama ni dapat nampak yang ayah saya jaga semua orang sama je macam tu. Okey. Kalau pergi luar, kawan-kawan semua ingat macam-macam saya ni kakak saya. Nampak pun macam kakak-kakak tu. Adik-beradik Okey, macam tu Ain anak yang nombor berapa? Saya anak nombor 3. Kita orang kembar. Kita kembar. Tapi muka kalian berempat rasa sama. Nampak kembar 4 jadi makcik-makcik seronok lah tu dikatakan kembar bersama dengan anak-anak buah ya. Okey. Ain, mungkin boleh kongsikan antara perwatakan ayah ni yang Ain boleh lihat sebagai seorang bapa tapi dan sama-sama juga menjaga adik-adik iparnya tu. Macam mana, berubah ke karakter kat rumah ke ataupun sama je dilayan tu? Sama je. Sama je. Sama je Syazana, okey. Syazana pula bagaimana? Sebab sekarang ni semuanya kita sekarang makin hari, makin tahun meningkat usia kan. Jadi pengorbanan yang dilalui, kesusahan bersama, kesenangan bersama. Jadi hari ini apa yang Syazana rasa sangat menghargai apa yang telah diberikan oleh Abang Ipar? Sangat menghargai sebab cara didikan dia lah. So far, macam tak ada lelaki lah sebaik dia yang pernah kami jumpa. Dia, cara didikan dia tak pernah tinggikan suara, dia tak pernah bercakap kasar, tak pernah keluar words, perkataan yang tak baik dari mulut dia, tak pernah berjungkit, tak pernah membebel, tak pernah marah adik-adik, even jentik pun tak pernah. So kalau cara dia tegur kami pun dari arwah dia dulu, melalui arwah. Dia akan cakap adik macam ni. So, arwah akan tegur kami. Jadi macam kami tak terasa hati. Sampai kami besar dia tak pernah tinggi suara. Even dah 30 tahun jaga pun sentiasa cakap dengan lemah lembut. Tak pernah langsung. Jadi macam kami ni menghargai sangat-sangat. Macam kalau tak ada dia, tak ada siapa yang nak akan jaga kami masa tu, masa kami kecil. Saya yatim piatu 12 tahun. Masa tu kalau dia dan arwah kakak tak jaga, tak tahu kami di mana. Betul. Dan daripada pembacaan saya, kabarnya hampir dipisahkanlah adik-beradik ni kan. Tapi ramai yang datang nak ambil kami sebagai anak-anak angkat sebab masa tu adik kecil-kecil kan. Tapi arwah mak pesan jangan berpisah. Kalau berpisah selamanya akan berpisah. Betul, dan Allah hadirkan Abang Ipar yang sangat baik ni. Cik Puan, mungkin saya paling nak tahu ni sebab katanya ialah Pak Cik cakap jaga rezeki tu akan datang. Tapi itu secara teorinya, secara realitinya benar benda-benda itu berlaku, rezeki datang untuk diberikan juga mungkin kepada anak-anak dan juga adik-adik ipar ni, Cik Puan? Alhamdulillah lah. Sekarang ni, alhamdulillah, rezeki pun ada juga lah. Anak ni, adik-adik semua dah berjaya. Anak-anak pun dah semua ada dah kerja, tinggal 2 orang je lah. Baru lepas tu. Jadi ada apa ni? Kehidupan tu ada pelan baik sikit lah. Ya, insyaAllah kan. Apa saja yang kita lalui telah dirancang oleh Allah SWT dan pastinya ada hikmahnya tu. Jadi kita nak tanya juga mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan sama ada daripada Syazana atau Sabiha kepada Abang. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Abang Ipar saya. Saya tahu takkan ada orang lain yang akan jadi dia. Takkan ada sesiapa yang boleh menggantikan dia. Menjaga kita sampai ke hari ini dengan sempurna. Tak pernah ada perbezaan. Yang saya boleh cakap, terima kasih. Hanya Tuhan akan membalas segala kebaikan dia.
Dan sebenarnya kita memang tak mampu nak membalas daripada segi nilai RM1. Tak terbayar segala jasa pengorbanan abah ipar selama ini. Yang saya perlu ucapkan bagi tahu kita akan jaga dia sampai akhir hayat dia. Amin. Itu je kita akan buat untuk dia. Amin. Baik, sedikit mungkin dari Sazana. Terima kasih Abang Fuad menjaga dan membesarkan kami sehabis baik. Dan tiada, ialah macam kakak saya cakap, tak ada siapa yang boleh ganti tempat dia. Ya. Betul. Sangat istimewa, sangat memberikan inspirasi ya. Ini satu pengorbanan yang sangat besar. Cik Puat, terima kasih kerana menyentuh hati kami semua dan ini mungkin boleh menjadi contoh teladan kepada anak-anaknya jugalah ya. Dan sama juga hubungan kekeluargaan ini kepada kami semua seluruh Malaysia. Semoga terus dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik Cik Puat dan juga keluarga. Terima kasih berkongsi rasa bersama dengan kami di MHI pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada MHI menjumpa kami. Ya. Ini. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Ya, semoga mereka dilimpahi rezeki kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang curah-curah lah, sebab itu satu pengorbanan yang cukup besar. Semua orang boleh melakukan pengorbanan yang betul, Ri. Dan apatah lagi tarafnya itu adalah ipar ya. Bukan yang kandung kan. Apatah lagi bersama dengan isteri pula dugaannya meninggalkan, tapi bersama-sama dia masih lagi mengekalkan tanggungjawab sebagai seorang abang itu. Sifat tidak berkira itu yang sangat mahal sebenarnya. Sampailah sekarang ada adik yang melanjutkan pengajian sampai PhD, anak-anak yang dah pun berjaya, dan itulah rezeki keberkatan itu yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita nampak yang susah saja, tapi ada saja caranya yang akan dibalas. Alhamdulillah, itu inspirasi yang kita kongsikan bersama dengan anda. Okay. Baik, kita ada kan sikit terlalu tersentuh. Awak tersentuh betul ni. Kita mak-mak. Baik. Okey, kita nak kongsikan bingkisan untuk MHI pada ini, iaitu di sekolah kan. Okey. Kita bolehlah bawa anak kita eksplorasi bot dan kayak. Okey, jom kita saksikan bingkisan berkaitan dengan eksplorasi ini. Menyantuni sekolah pesisiran sungai di Pahang merupakan inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk lebih cakna dengan perkembangan ilmu di negeri itu. Tarik sehingga ke belakang. Kiri loose grip. Okey, untuk kita. Kaedah berkunjung ke sekolah melalui laluan darat dilihat sudah biasa. Menyusuri sungai, antara kelainan yang dibawa jabatan ini di samping mengamati keindahan alam semula jadi. Pastinya wujud justifikasi yang cukup signifikan menerusi eksplorasi berkayak dan bot, disertai lebih daripada 20 peserta yang terdiri daripada kaki tangan JPN Pahang. Pengarah Pendidikan Pahang, Amzan Abdul Malik, menyifatkan aktiviti yang dianjurkan ini cukup mencabar di samping mendekati kehidupan para pelajar yang meredah sungai untuk ke sekolah. Untuk kita sampai ke sekolah bukan satu kaedah jalan darat ataupun yang sedia ada, tapi jalan-jalan sungai ini masih diguna pakai. Contohnya kalau di tempat orang asli, sungai ini masih diguna pakai untuk datang ke sekolah, dan kita kena lalui perkara itu supaya kita tahu kesusahan mereka datang ke sekolah dan apa yang boleh kita fikirkan untuk memudahkan urusan anak-anak kita ni pergi ke sekolah. Kalau kita tak lalui, kita tak tahu bagaimana susahnya mereka, pukul berapa mereka kena pergi, kena standby dekat bot, dan juga kalau air sungai banjir macam mana keadaannya. Jadi inilah kita nak rasa semua, dan saya libatkan semua ni supaya mereka tahu, bercerita mengenai keadaan ini. Program yang bermula pada jam 8.30 pagi Sabtu lalu menyaksikan para peserta perlu berkayak sejauh 18 km di Sungai Pahang. Ini memang pengalaman pertama kami buat di sini, dan suasana berbeza. Kalau di Betau dan di Sungai Lembir dia jeram. Disebabkan banyak sungai-sungai berliku-liku, tapi di Sungai Pahang ni luas.
Bila luas ni angin dengan kita terpaksa melawan angin yang kuat untuk kita berkayak. Jadi memerlukan tenaga yang lebih kuat. Sungai ni ibarat kita mainan bagi saya kecil, mandi sungai dan sebagainya. Jadi saya pun memang aktif dalam bidang aktiviti luar macam inilah daripada kecil lagi. Sangat penat tapi sangat menyeronokkan. Dibantu oleh pegawai-pegawai penyelamat, ada daripada Pusat Kokurikulum Jabatan Pendidikan Pahang, Bomba dan Kelab Memancing Pahang. Mereka sangat beri komitmen yang tinggi, sangat menjaga keselamatan para peserta-peserta berkayak pada tahun ini. Sementara itu, ada juga sekolah yang disantuni JPN Pahang sepanjang perjalanan. Antaranya SK Belimbing, SK Mampang dan SK Palohinai. Melihat kepada keadaan sekolah yang berada di pesisir sungai, pastinya tidak terkecuali daripada masalah banjir. Pihak JPN bersama Kerajaan Negeri Pahang dan pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS turun padang meninjau sendiri sekolah berkenaan. Meneliti setiap keperluan pada setiap sekolah, sumbangan juga turut diberikan. Antaranya bahan bacaan, beg sekolah dan juga wang tunai. Pastinya program sebegini memberi impak positif dan bakal dilaksanakan lagi pada masa akan datang di lokasi yang berbeza. Kita dapat kongsikan di Sungai Pahang. Betul. Pernah berkayak kat sana? Tak pernah. Tak pernah. Di situ bahaya juga kan, dia punya arus. Betul, kalau pesisir tu ialah mencabarlah, cuma penuh dengan keselamatan lah yang perlu dilakukan kat sana kan. Okey, itu antara aktiviti juga yang anda boleh lakukan. Dan kejap lagi, ini bukan aktiviti tapi ini sedikit peringatan kepada pembuli ataupun orang yang selalu ada masalah je bila pegang steering kereta ni, masuk jalan raya, dia jadi orang lain tau. Dia jadi macam segala-galanya macam baran tak kena tempat, marah-marah, orang tak boleh potong. Masalah mental ke? Adalah sikit kot sebab tiba-tiba berubah tau. Kan? Kita bincangkanlah berkenaan dengan masalah, adakah mereka ni ada mempunyai masalah mental ketika menggunakan jalan raya itu. Semuanya selepas ini kita akan bincangkan dengan tetamu kita. Ya. Kesibukan di jalan raya dilihat umpama tidak pernah tidur, menunjukkan ia dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna. Tidak kira jenis kenderaan yang dipandu, pasti mengalami tekanan apabila berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Pelbagai faktor yang menjurus kepada tekanan pengguna di jalan raya, antaranya kegiatan samseng jalanan yang berunsur keganasan dan mengancam keselamatan pengguna lain. Hal ini boleh menimbulkan perasaan takut kepada komuniti, khususnya pengguna jalan raya yang lebih berusia maupun dalam kalangan wanita. Luahan masyarakat menerusi paparan akhbar dan media sosial mendapati kesesakan jalan raya yang berpunca daripada sistem tol yang kurang cekap, umpama penambah rasa dalam masakan. Tidak termasuk lagi dengan kerosakan jalan yang menyebabkan risiko kepada pemandu dan juga kenderaan yang dinaiki. Sudahlah berhabis duit untuk membaiki kenderaan, ditambah pula masalah kelewatan untuk ke destinasi yang dituju. Ada juga kes yang berpunca daripada pengguna jalan raya itu sendiri. Sehingga Oktober 2023, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ merekodkan 90% kemalangan yang berlaku di negara ini adalah disebabkan sikap pemandu itu sendiri. Melihat dan mendengar sahaja sudah stres, apatah lagi mengalaminya. Diskusi kali ini merungkai solusi terbaik dalam menjaga kesihatan mental pengguna jalan raya. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu yang kita akan bincangkan menjadi intipati utama berkaitan dengan kemalangan ataupun sikap
kenapa bila kita ni menjadi pengguna jalan raya, kadang-kadang okeylah mungkin kalau dia ni jenis yang baran apa semua dalam kehidupan kita fahamlah kan. Tapi kalau dia ni jenis yang sebenarnya okey je. Tapi bila memandu je dia boleh berubah. Adakah benda-benda macam ni melibatkan kesihatan mental lah ni Fariha? Kan itu kadang-kadang kita tahu kadang-kadang ada juga di sekeliling kita yang begitu kan. Awak macam tu ke? Sekeliling saya? Saya nampak je garang. Tapi saya bawa kereta okey. Baik. Signal bagi semua. Kalau marah pun macam kat situ kita seorang je lah. Okay. Kita tak adalah hon-hon. Jangan pandang saya macam tu. Takut. Kita memang garang. Okey. Kita perkenalkan tetamu kita hari ini iaitu Profesor Madya Dr. Foni Damiati Hutagalung merupakan dari Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Kita nak berbicara berkenaan dengan adakah mereka ni mempunyai masalah mental, doktor, atau bagaimana. Jadi mungkin kita boleh tanya dulu. Setakat ini di Malaysia, bagaimana doktor melihat kan keadaan-keadaan yang adakah ramai sebenarnya pengguna jalan raya ini mempunyai masalah sebegitu? Sebelum tu terima kasihlah kepada MHR yang menjemput saya pada pagi ini untuk membincangkan tentang perilaku manusia ni kan pada masa sekarang ini. Betul ya, kita dapati laporan-laporan terkini kan, kes-kes peningkatan masalah jenayah seperti tadi kan, samseng di jalan, perilaku yang tidak rasional dalam membawa kereta dan sebagainya ya. Dan salah satu disebabkan oleh personality. Pengemudi itu sendiri. Kita semua ni ada personalitinya masing-masing. Ya, mungkin tadi dikatakan kalau saya okey, dia personality seorang yang boleh adapt dengan situasi ya, kesesakan jalan raya. Ada setengah person atau individu ya, dia mempunyai personality neurotics. Ya, neurotics ni dia tak tahan terhadap tekanan, tak tahan terhadap emosi ya di jalan raya kan. Tak ada buat signal yang kadang-kadang tak bagi signal dia dah marah. Mudah tertekan dengan dan mudah ingin melepaskan kemarahan pada orang lain. Ini yang sebetulnya tanpa kita sedar ya, ianya banyak di Malaysia. Ya, pengemudi-pengemudi atau pengguna jalan raya ini mempunyai personality yang sifatnya emosional, bukan rasional. Okey. Doktor, mungkin saya terpanggil dari sudut psikologinya. Seorang pengguna jalan raya ini apabila dia pegang steering saja dia berubah menjadi orang lain. Adakah itu menjadi medium ataupun tempat untuk dilepaskan segala tekanan yang disimpan daripada benda-benda yang lain ni? Contoh tempat kerja. Balik kita nak menghadap jalan ni. Kat situlah tempat kita luahkan segala benda. Orang potong kita pun kita marah. Macam apa gitu kan. Betul sebab tekanan ni di tempat pelbagai tempat kan. Ada di tempat kerja, mungkin di rumah kita juga bermasalah dari hubungan kita bersama keluarga dan sebagainya. Tetapi kehidupan kita sekarang ni ya, paling lama adalah di jalan. Betul. Kan di jalan. Macam saya pun tinggal kat Bangi, jauh kan nak pergi UM. Kalau kita yang mampu ya mempunyai kehidupan keluarga yang cukup baik, walaupun di jalan mengalami kesesakan yang luar biasa, ya, tetapi kita boleh handle ya emosi kita. Tapi orang yang mengalami masalah masalah psikologi yang melampau ya, balik kerja, pergi kerja lambat kena marah pula dengan majikan, balik rumah juga malam, kurang rehat dan sebagainya. Ini menyebabkan masalah mental yang perlu ditangani dengan betul lah. Ya, kita kena aware ya, manusia ni berbeza-beza cope dengan stres. Ya, kalau setengah orang dia boleh dengan muzik kat kereta, dia boleh healing. Dia boleh menerima, tak apalah ini biasa kan, rutin. Tetapi ada setengah orang yang tadi personality yang tak boleh nak adapt dengan emosi ni. Itulah yang berlaku, rasa nak langgar je kereta orang ni. Rasa nak pukul saja dan sebagainya. Terlalu level stresnya terlalu senang untuk di reaktif. Ya, mudah untuk bertindak emosi terhadap sesuatu. Kalau mungkin seperti kita yang agak rasional, itu biasalah.
kan. Kita kena potong ke, kan? Orang tak bagi signal ke. Tak bagi signal ke. Tapi setengah individu ya sekarang ni, especially yang sukakan ya media sosial kan. Aku nak tunjuk ni, aku marah ni. And then pula kita banyak yang bagi komen-komen pula kan. Lagi dia seronok ni. Sebab tingkah laku yang sebegini adalah repetitif, berulang-ulang. Dia bukan sesuatu yang baru dibuat. Ya, tingkah laku yang suka agresif terhadap pengguna jalan raya. Yang lain ni adalah repetitif, berulang-ulang. Okey. Bila tadi doktor kata ada peningkatan kes berlaku di Malaysia dan kita sedia maklum bahawa masalah ni memang dah lama. Tapi bagaimana kita bila tahun demi tahun, apakah sebenarnya cara yang terbaik kan untuk kita mengekang, sebab saya rasa benda ni ada sampai tahap yang macam dia tak dapat mengawal marah tu sampai boleh dengan sengaja untuk kan melakukan macam doktor cakap tadi melanggar kereta kan. Ada maksudnya ada satu niat macam nak membunuh pun tak apa sebab asal marah betul. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh mengekang benda ni ataupun mengurangkan Betul ya. Dalam kita bekerja ni kadang-kadang kita lupa tentang kesejahteraan psikologi staf kita kan. Tak semua syarikat atau majikan yang sangat menekankan tentang mungkin waktu anjal ya. Mungkin ada masa-masa tertentu yang staf boleh atau pekerja boleh lebih diberi peluang untuk datang lambat dan sebagainya kan, atau macam kita dulu PKP kita boleh buat kerja juga kat rumah ya, sebab ya kehidupan semakin kita tengok sendiri kan semakin susah. Double triple kita bekerja sekarang ni kan. Why not majikan dan juga mungkin saran saya juga kita ada undang-undang seperti Australia sekarang ya, tak boleh ganggu staf ketika lebih dari pukul 5. SMS, call dan sebagainya. Ketua tak boleh, bos tak boleh call kita. Ini sebenarnya itu berkesan doktor? Berkesan sebab apa? Kita ada hidup kita sendiri kan. Hidup ni bukan hanya kerja saja. Kita ada our life sendiri, keluarga kita, diri kita dan sebagainya. Jadi bagi saya sudah masanya ya setiap majikan dan juga mungkin kita buat satu perundangan yang lebih menguatkan kepada kita sebagai pekerja menjaga kesejahteraan psikologi ini. Kalau tak akan selesai masalah ni. Dan satu lagi, saya tahu memang kita ada memenjarakan orang-orang yang menyalahgunakan kan perundangan ni, tapi kita perlu ada intervensi psikologi juga ketika kita menghukum orang tersebut telah melanggar peraturan dan sebagainya, melakukan jenayah. Jadi kita bukan hanya menghukum saja, tetapi ada bersifat intervensi psikologi. Jadi kita ajar dia how to handle dia punya stres, tekanan, dia menarik nafas dan sebagainya. Kalau dia dah geram, dah marah, dan ingat dia you outburstkan you marah tu sekejap je. After that the effect dia, your family, keluarga dan sebagainya, dibuang kerja ya. You punya rekod kalau macam kita orang penjawat awam tak boleh sembarang. Memang tak akan boleh kerja dan tak buruklah you punya ini rekod. Okey doktor, itu mungkin intervensi daripada satu sudut pihak luar lah. Tapi kepada diri kita sendiri sebagai pengguna jalan raya, kadang-kadang saya ni mungkin ada kenalan lah, mungkin ramai juga yang menonton ini boleh bersetuju dengan perkara ini. Ada orang yang rasa dia entitled apabila dia berada di atas jalan raya. Dia rasa macam okey, ini aku punya ni. Kadang-kadang bila dia bawa kereta, aku kereta yang lagi besar dari kau, so kau kena hormat aku. Dia kena macam tu kan. Dan kadang-kadang bila kita atas jalan raya, kita rasa kita lah king, orang tak boleh buat salah dengan kita ni. Ini mungkin isu personal ataupun peribadi kita sendiri dari sudut psikologinya. Kita merasakan kita lebih entitled daripada pengguna jalan raya yang lain. Saya bawa kereta, awak bawa motor, awak kena hormat saya. Saya bawa lori lagi besar ni, awak kena hormat saya. Sebab saya ada lalu jalan-jalan yang macam tu. Lori tak bagi ni apa semua, walaupun mungkin dia sepatutnya di sebelah kiri apa semua kan. Tapi mungkin macam mana nak mendidik diri kita sendiri dari sudut psikologinya untuk memastikan bahawa pengguna jalan raya ni sama je. Nyawa itu sama mahalnya dan nyawa itu boleh menjadi sama murahnya kalau kita tak jaga betul-betul. Betul. Ego tu kena betul-betul dilihat semula lah.
Ya, kita sama je kat jalan raya. You salah, you kena. Jadi kadang-kala dalam setiap kita di jalan raya tu perlu sometimes orang-orang yang mengingatkan dia semula. Ya. Sebesar mana kereta awak, kita pengguna jalan raya ni adalah mempunyai hak yang sama. Ikut peraturan. Dan kawalan dari segi emosi dan sebagainya itu juga perlu ditekankan. That's why saya selalu menekankan tentang stress management setiap staf kita kan. Walaupun dia bekerja pembawa lori dan sebagainya. Majikan kena ambil perhatian tentang kesihatan mental staf dia. You jangan hanya melihat dia bekerja saja. Tapi you kena tengok juga rekod-rekod dia. Kena tahu background dia kan. Kadang-kadang duduk dekat Negeri Sembilan, kerja dekat KL. Kan Betul. itu bangun pagi subuh-subuh lagi dan sebagainya, maknanya syarikat pun kena cakna lah. Itu maksud saya. Sebab kita ketika di jalan raya kita dah masing-masing. Yang paling penting adalah majikan tu mengambil perhatian tentang psychological state pengguna jalan raya tersebut. Dan juga pekerja mereka. Okey. Kita nak rikan juga, ini dari penonton Malaysia hari ini, dah titipkan di Facebook. Haris Fikri, masalah yang sentiasa mengganggu pengguna lain ialah pandu slow. Tapi duduk dekat lane kanan. Itulah punca banyak pemandu yang ada hal penting jadi lebih agresif waktu memandu. Ini pun satu masalah juga kan. Daripada Zahid Paan katanya, ramai pemandu sekarang ingat mereka berada dalam dunia game GTA. Laju-laju je. Sebab itu ramai pemandu tak ikut peraturan jalan raya. Sebab terpengaruh pula dengan faktor-faktor yang lain lah kan. Psikologi juga perkara-perkara seperti itu. Begitulah. Tadi saya katakan media sosial ni sangat kuat pengaruh terhadap kehidupan kita sekarang ini. So kalau dia kata tadi kan bawa slow tu kan, lane kanan. Kita sepatutnya faham bawa kereta janganlah, kalau dah slow janganlah sebelah kanan. Pergilah sebelah kiri. Kanan tu untuk orang yang untuk laju. Nak cepat. So pengguna jalan raya perlu faham tentang hak dan kewajipan dia di jalan raya. InsyaAllah kalau kita faham dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, itu tidak berlaku. Dan tadi kan dia kata macam kita GTA. Ini mentaliti yang bermasalah. This is reality. Kita bawa kereta, kalau kita mengikut GTA tadi, kita boleh melanggar dan juga menjadi kemalangan berlaku kan. Game lain lah kan. Game lain. Ini realiti, kita melibatkan orang ramai. Kereta yang banyak dan sebagainya. Berfikirlah secara dewasa dan matang ketika kita membawa kereta di jalan raya. Dua faktor individu kita sebagai pengguna kena tahulah sebenarnya kita pun ambil lesen kita tahu kan. Kenalah selalu praktikkan. Keduanya ekosistem itulah. Majikan kan kena ambil cakna juga, kena tahu background ni. Pekerja ni duduk mana rumahnya. Kena itulah. Itu nanti sebenarnya. Nak bulan puasa kan. Lepaskan awal sikit supaya tidak bersesak-sesak. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Nanti kita jemput lagi lah ya Profesor Madya Dr. Foni Damiati Hutagalung daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya bersama dengan kita. Nanti pandu berhati-hati balik UM-nya. Baik, selepas ini kejap lagi lah. Berkebun Saya memang tangan subuh. Tangan subuh. Patutlah gemuk-gemuk je. Okey, selepas ini kita akan bawakan berkenaan dengan Baja Nadi Flora, Baja Nadi Fruits dan Nadi Treat Spray. Dia nak makin gemuklah tangan awak ni. Makin ni. Ada baja. Okey, kita berehat seketika bersama kami di Malaysia hari ini. Sekejap lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Saya akan menunjukkan kepakaran saya dalam melakukan kerja-kerja yang macam inilah, yang cantik kan. Sebab itulah kita bawakan mereka berdua, bukan saya lah orangnya. Kita nak bersama dengan Puan Nur Izzati binti Hasrul, Pengarah Eksekutif Baja Nadi, dan juga Nurul Farhana binti Megat Zamri, Eksekutif Jualan Baja Nadi. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Okey, kita dah tahu sekarang ni mungkin trendnya adalah orang bercucuk tanam ataupun ada pokok-pokok sebegini di rumah, di kawasan bandar pun ada juga. Kalau yang ada tanah tu lain ceritalah kan. Okey, sebenarnya pada ketika ini kalau kita nak melihat kepada berbudi kepada tanah ni, apa sebenarnya yang nak dikongsikan ni?
Okey, baik. Pertama sekali, sekarang kita tengok ramai orang dah mula minat untuk bercucuk tanam. Okey. Lagi-lagi orang di bandar dah mula jatuh cinta untuk bercucuk tanam. Okey, hari ni kita nak fokus dekat orang bandar yang mula jatuh cinta nak bercucuk tanam. Pertama sekali, kita kena tengok tanaman yang sesuai dengan kawasan rumah. Sebab kalau yang kita sedia maklum, rumah bandar ni mempunyai ruang yang terhad untuk aktiviti bercucuk tanam. Betul. Okey. Jadi kita boleh mulakan dengan memilih tanaman yang sesuai untuk kawasan persekitaran rumah kita. Okey, contohnya lah kalau kita boleh mula dengan pokok herba atau sayuran yang kita sering guna dalam masakan, ataupun kalau kita suka tengok yang cantik-cantik macam ni, kita boleh mulakan dengan tanaman hiasan. Okey, jadi untuk kita mula tu, kita boleh mula dengan satu pasu kecil macam ni. Kita mula untuk letak di kawasan balkoni rumah dulu. Di balkoni dulu, okey. Kita mula dengan satu pasu dulu. Sebab bila kita dah mula dengan satu pasu, kita dah nampak hasil. Dari situ akan lebih jatuh cinta dan kita akan cuba dengan tanaman-tanaman yang lain pula. Dari kita macam rasa leceh ke susah nak bercucuk tanam ni, kita akan jatuh cinta dan teruskan aktiviti bercucuk tanam di rumah-rumah bandar. Betul. Dia tidaklah memerlukan ruang sangat besar, pasu yang kecil saja, tanah sikit. Betul. Keluar strawberry dah. Okey. Kita nak kongsikan juga sebab katanya ada tips macam mana nak menjaga pokok ni dengan baja yang ada ni. Mungkin boleh kongsikan? Okey, bila kita bercakap tentang penjagaan pokok, semestinya kita dah tidak asing lagi dengan 3 elemen penting, iaitu air, baja dan cahaya. Okey, sekarang saya nak kongsikan 3 tips mahal yang penonton di luar sana boleh gunakan untuk ambil perhatian untuk penjagaan tanaman di rumah. Okey, kalau boleh tips mahal tips mahal ni. Okey, kita nak mulakan dengan buat demo. Okey, silakan. Memula untuk baja, kita kena penjagaan baja tu secara teratur. Kita kena pilih baja lengkap yang diformulasi khas mengikut jenis tanaman. Kalau lihat di sini, Baja Nadi telah mengeluarkan 2 produk baharu, iaitu Baja Nadi Flora, khas untuk kegunaan pokok bunga dan sayur-sayuran. Manakala Baja Nadi Fruits diformulasi khas untuk pokok buah-buahan. Okey, untuk pembajaan, pertama sekali kita kena gembur dulu sedikit tanah sebab kita nak buka ruang udara pada tanah tu. Okey. Kemudian kita boleh ambil 1 skop baja dan kita tabur je di sekeliling batang. Okey, segitu sajalah. Menariknya Baja Nadi ni, kita dah sediakan skop dalam ni. Jadi kita dah tak perlu risau nak guna penyukat yang mana, banyak mana kita nak guna baja. Dan di belakang pek Baja Nadi pun sebenarnya kita dah ada panduan pembajaan. Boleh tinggal follow je panduan yang disediakan. Okey, itu untuk tips yang pertama lah. Okey, untuk tips yang kedua, penerimaan cahaya dan air yang mencukupi. Okey, untuk cahaya kita kena pastikan pokok kita ni dapat cahaya yang cukup. Tapi kita kena ingat juga ada pokok yang sensitif yang tak boleh terdedah secara langsung dengan panas, terutama pada fasa awal-awal kita nak tanam tu sebab pokok baru mula nak membesar. Dia tak boleh terdedah sangat? Masa awal-awal. Dia sensitif. Okey. Yang kedua pula untuk air pula, sebenarnya yang ni ramai yang sebenarnya tak tahu, yang kita sebenarnya kena siram di kawasan tanah. Kawasan tanah? Ada orang disiram dekat pokok. Dekat atas? Ini sebab kita nak dia macam dapat air, bukan? Bukan. Akan menyebabkan kulat pada daun tanaman. Baik. Lepas tu kalau kita siram kat bawah ni, dia tak halang ganggu kita punya pokok ni. Okey. Seterusnya tips yang ketiga pula. Kita kena cegah serangan benar putih, serangga dan penyakit. Kalau kita perasan ada pokok yang ada putih-putih kat daun ni. Dekat atas. Jadi sebenarnya untuk Baja Nadi kita boleh guna semburan nadi street spray ni. Kita kena tingkatkan antibody tanaman kita. Tanaman kita pun perlukan macam tu untuk terus membesar. Jadi untuk ni kita just boleh spray je pada tanaman. Silakan. Farhana. Silakan. Pada tanaman kita. Okey, untuk yang ni tak apa kita siram sembur dekat daun sebab semburan kita ni memang 100% organik, memang selamat. Yang ni boleh dekat daun? Boleh. Yang ni tak rosakkan. Sebab tips jugalah, sebenarnya orang tak tahu yang air kan ada air yang tidak dirawat, yang mengandungi klorin kan. Jadi dia akan merosakkan pokok. Okey. Semburan dia tu memang berkalis begitulah. Okey, saya nampak ni ada macam-macam jenis lah. Macam tadi awak mungkin dah kongsikan sedikit kan. Tapi mungkin nak dikongsikan lagi berkenaan dengan jenis-jenis Baja Nadi yang dibawa ni. Okey. Kalau sebenarnya kita lihat di sini, kita ada bawa 2 baja, 2 pokok. Maafkan saya, pokok limau. Yang pertama kita ada pokok limau yang dijaga dengan cukup menggunakan produk Baja Nadi. Yang kedua ni tak jaga. Okey, kalau kita lihat kat sini, pokok yang kita jaga dengan baik, kita lihat pokoknya membesar dengan sihat, dengan subur. Daunnya lebih hijau. Kalau kita tengok dia punya ni pucuk-pucuk dah mula keluar. Bunga pun dah mula berputih. Ini menandakan pokok kita ni membesar dengan subur lah. Okey.
istimewanya Baja Nadi ni sebenarnya, Baja Nadi ni dia mempunyai 3 fungsi yang bukan sahaja menyuburkan dan meningkatkan hasil tanaman, tetapi Baja Nadi ni mula-mula dia menstabilkan dulu pH tanah kita. Okey, seterusnya dia mencegah dan merawat penyakit yang ada, jangkitan penyakit bawaan tanah. Dan seterusnya barulah dia menggunakan fungsi yang menyuburkan dan meningkatkan hasil tanaman. Okey, baik, sikit-sikit mungkin di mana nak dapatkan ni? Okey. Ringkas saja. Okey, kepada penonton di luar sana yang nak dapatkan Baja Nadi, hubungi kami terus di talian 010-509-7067. Dan sebenarnya untuk mereka yang sambil nak bercocok tanam ni, nak jana pendapatan dengan Baja Nadi, boleh hubungi kami di talian yang sama 010-509-7067. Sudah sebenarnya ada ganjaran dan komisi yang menarik lah jika sertai Baja Nadi. Dan boleh tak saya nak selitkan promosi istimewa hari ini? Okey, sikit je. Sikit je. Khasnya untuk mereka 50 pembeli terawal hari ini sempena Baja Nadi di MHI. Mana-mana produk Baja Nadi kalau beli, kita akan bagi produk Nadi Treat Spray ni yang berharga RM25 secara percuma untuk hari ini saja. Jadi boleh cepat-cepat hubungi kami. Okey, cepat sementara lah. Anda menyaksikan mereka di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Nur Izzati Hasrul, pengarah eksekutif Baja Nadi, dan juga Nurul Farhana yang dah tunjuk demo tadi tu, seorang eksekutif jualan Baja Nadi. Dapatkan sementara promosi ini masih ada. Okey, kita nak berrehat seketika. Kejap lagi ada lagi perkembangan dalam negara kita akan kita kongsikan bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini dan kita nak teruskan pengisian MHI. Kalau sejak awal pagi tadi kita dah maklumkan kan berkenaan dengan berita pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi kita nak terus bersama rakan tugas kami Helmi Malik di Masjid Negara. Silakan. Silakan Helmi. Baik, terima kasih Fariha dan juga Hanif. Saya kini berintas langsung di Masjid Negara dan pastinya hari ini merupakan kabar yang cukup duka khususnya buat seluruh rakyat di negeri Sarawak atas pemergian bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang awal pagi tadi sebenarnya sekitar jam 4.40 pagi di mana beliau dilaporkan telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saya bawakan lokasi terkini di Masjid Negara seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini. Saya kira baru saja selesai urusan mensemayangkan jenazah kita pada hari ini, dan juga terdahulu saya melihat jenazah Allahyarham tiba di Masjid Negara sekitar jam 9.15 pagi sebelum dikafankan dan dimandikan, dan seterusnya akan dibawa ke Pangkalan Udara Subang, di mana hari ini juga kita difahamkan ada beberapa pergerakan penting dalam proses pengurusan Allahyarham ini, yang pastinya selepas saja selesai proses sembahyangkan jenazah ini, jenazah akan dibawa terus ke Pangkalan Udara Subang sebelum diterbangkan ke Kuching, dan itu antara sesi penghormatan terakhir yang akan berlaku pada hari ini bagi peringkat di Semenanjung. Dan akan ada lagi beberapa lagi siri sesi penghormatan terakhir juga yang akan dijadual esok di Sarawak sendiri. Dan sebenarnya kepada kabar duka ini juga kita melihat Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan pada hari ini dan esok merupakan tempoh berkabung bagi memberi penghormatan terakhir buat Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, dan itu antara perkongsian yang kita bawakan langsung di Masjid Negara. Dan sebenarnya pada hari ini juga kita melihat terdapat beberapa lagi figura penting yang turut hadir ke Masjid Negara ini, antaranya pimpinan tertinggi di Bukit Aman, Ketua Polis Negara sendiri, Timbalan Ketua Polis Negara, dan itu antara individu-individu lain dan termasuk juga dengan beberapa ahli politik, pimpinan utama dalam kerajaan yang turut sama-sama pada hari ini berada di Masjid Negara untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Allahyarham. Dan itu antara perkongsian yang dapat saya bawakan dahulu langsung dari Masjid Negara ini, dan selepas ini akan ada lagi beberapa pergerakan dan juga perkembangan lanjut yang akan kami bawakan, dan terus bersama dengan TV3. Setakat itu dahulu langsung dari Masjid Negara kembali ke Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas Helmi Malik yang baru saja melaporkan, dan kami akan terus membawakan kepada anda lah perkembangan mungkin sepanjang yang berlaku ni lah, beberapa peristiwa penting ini berkenaan dengan pengebumian bekas Ketua Menteri Sarawak dan juga yang di-Pertua Sarawak
Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud yang telah pun meninggal dunia pada awal pagi tadi. Ya. Baik, kita selepas ini akan dah berada di penghujung rancangan. Jangan lupa esok MHR akan bawakan topik yang menarik juga. Waspada risiko kebakaran di kediaman bertingkat. Itu kan kadang-kadang kita duduk flat apartment kan. Kalau sebelah rumah tu dah terbakar, bagaimana? Betul. Kan? Kita lah sebenarnya untuk menyelamatkan diri dan sebagainya kan. Yang strata ni lah yang maksudnya. Kan? Sebab ada kejadian berlaku di mana tingkat tengah itu yang terbakar kan. Betul. Yang bawah macam mana, yang atas macam mana dan mungkin apa risiko yang memungkinkan untuk kita meminimumkan risiko untuk berlakunya kebakaran di rumah bertingkat ni. Esok kita akan bawakan perbincangannya secara lebih lanjut. Hari ini semua kena jaga diri, senyum selalu. Apatah lagi jaga mental anda ketika memandu. Awak nanti ni nak mandu jauh ke dekat ke? Oh, dekat saja. Oh, dekat je. Tak sempat nak mental lagi dah. Okey dah. Dekat lagi lah. Setakat ni. Kita tunggu je nanti. Nanti akan ada lah. Okey, terima kasih kerana nonton Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.